Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali kita di sesi online Tata Bahasa Asas Bahasa Arab. Dan hari ini kita nak sambung insya-Allah pada pelajaran ke-6. Kita telah sentuh sedikit saja, iaitu kita telah lihat objektif dia pada pertemuan yang telah lepas. Dan hari ini kita nak masuklah kepada objektif yang pertama. Jadi sebagai mengingatkan semula di mana kita ni, kita sekarang ni sedang membahaskan tentang pecahan wazan 5. Kalau kita boleh ingat semula, kalau kita lihat pelajaran keempat, pelajaran keempat kita telah terangkan apakah dia wazan 5 yang merupakan asas bagi, boleh katakan, semua wazan dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita memahami wazan 5 ini di antara yang paling penting dalam pelajaran kita ni. Kerana daripada wazan 5 dia akan berpecah wazan-wazan yang lain. Jadi wazan 5 ni sebagai nak memperingatkan semula saja. Yang pertama dia telah berlaku. Kalau nak cakap kata dia telah berlaku, kita ada bentuk dia tertentu, fa'al begitu. Dan kita pun dah bincangkan, dia kadang-kadang boleh fa'al, kadang-kadang boleh fa'il, kadang-kadang boleh fa'ul. Itulah wazan 5 yang pertama lah. Yang pertama kata dia telah berlaku. Yang keduanya sedang berlaku, yaf'al. Dan kita pun telah bincangkan kadang-kadang dia yaf'al, yaf'il ataupun yaf'ul. Dan sekarang ni kita dah bincang dua ni, iaitu pecahan-pecahan dia bagaimana. Dan sekarang ni kita nak bincangkan, iaitu pelajaran kita ke-6 ni, kita nak bincangkan pecahan bagi kata nama pelaku, fa'il, dan kata nama yang dilaku, maf'ul, dan kata nama terbitan, fi'il. Jadi ini semua di dalam satu pelajaran lah, pelajaran ke-6. Hanya nak ingatkan semula, fa'al ni dia boleh pecah lagi untuk menunjukkan kepada pihak yang melakukan, jantina yang melakukan, dan bilangan pelaku itu. Contohnya kita telah buat dalam bahasa Melayu. Contohnya kalau perkataan makan, dia menunjuk kepada dia, lelaki, seorang lelaki. Kalau dia seorang perempuan, makanat, daripada makan tu, makan nasi dan sebagainya. Dan kalau anta makanta, kalau anti makanti, dan kalau saya makantu, itu untuk seorang. Dan daripada makan ini, dia tadi dah pecah 5 dah, untuk menunjukkan pihak dan jantina dan bilangan 1. Dan untuk menunjukkan bilangan ramai pula, dia tak sebut makan. Kalau mereka, bahasa Melayu kita katalah mereka telah makan, tapi bahasa Arab tak boleh kata mereka telah makan, mereka telah makanu, begitulah. Sebagai untuk membuat perbandingan. Itu mereka lelaki telah makan, makanu. Kalau mereka perempuan telah makan, makanna. Kalau kamu semua lelaki telah makan, makantum. Kalau kamu semua perempuan telah makan, makantunna. Dan kalau kami telah makan, kita telah makan, makanna. Begitu juga dengan kata kerja sedang berlaku. Dia yang yaf'al di sini menunjukkan kepada seorang lelaki. Kalau perempuan taf'al, kalau kamu taf'al untuk lelaki dan kamu untuk perempuan taf'alin, dan kalau saya af'al, dia ada imbuhan-imbuhan dia, iaitu perubahan-perubahan yang diletak huruf-huruf penambahan. Dan samalah juga kalau ramai, mereka sedang makan, yaf'alun, kalau perempuan yaf'alna, kalau kamu semua lelaki taf'alun, kalau kamu semua perempuan taf'alna, dan kalau kami atau kita naf'al. Jadi ini kita telah bincangkan dengan agak panjang lebar. Dan sebaik-baiknya kita hafal sikit, iaitu susunan dia. Fa'al untuk lelaki, kalau perempuan fa'alat. Kalau anta fa'alta, kalau anti fa'alti, dan kalau saya fa'altu. Itu 5 yang pertama. Sebaik-baiknya kita hafal kerana kita boleh kiaskan perkataan lain itu dengan mudah. Jadi kena boleh sebutlah dengan mantap, dengan cepat. Fa'al, fa'alat, fa'alta, fa'alti, fa'altu. Dan kita faham. Kalau ramai fa'alu, fa'alna, fa'altum, fa'altunna, fa'alna. Itu 10 lah tu. Kalau yaf'al pun begitu juga.
Kita kena ada usaha untuk menghafal ni ikut susunan dia, supaya kita punya hafalan terpandu nanti, dan kita boleh buat latihan untuk menyebut dengan betul kalau kita gunakan perkataan-perkataan yang benar-benar melambangkan makna sesuatu kata kerja. Jadi yaf'al untuk dia lelaki, taf'al untuk dia perempuan seorang, dan taf'al juga kamu seorang lelaki, taf'alin untuk seorang perempuan, dan af'al saya. Begitu juga kalau ramai, yaf'alun, yaf'alna, taf'alun, taf'alna, dan naf'al. Jadi kita sepatutnya boleh capai ke tahap kita boleh sebut dengan spontan tanpa kita berfikir panjang. Jadi itu yang dua ni kita telah buat. Sekarang kita nak sambung yang tiga lain, iaitu kategori kata nama. Yang dua ni kategori kata kerja, ini kategori kata nama. Jadi penting wazan 5 ni kerana apa? Kerana ini ialah kumpulan kata kerja yang pertama. Kumpulan kata kerja yang kedua nanti, yang ketiga, keempat sampai ke 10 samalah konsep dia. Jadi biarlah kita kuasai betul-betul wazan 5 yang kumpulan kata kerja pertama ni, supaya bila kita masuk kumpulan kata kerja kedua nanti kita tak ada masalah dah. Dan kita boleh sebut dengan yakin dan apa ni, dan selesa lah. Itu yang objektif kita lah. Jadi kita gunakan perkataan lain nanti kita boleh sebut dengan mantap sekali ya. Baik, itu gambaran apa yang kita sedang buat sekarang ni. Jadi sekarang kita nak selesaikan 3 ni, iaitu dalam pelajaran kita yang ke-6. Jadi inilah dia pelajaran ke-6 kita. Boleh lihat sama-sama, sama ada di paparan ni ataupun di muka surat 67 tu. Baik, kita lihat satu persatu objektifnya. Kita telah bincang ni sikit sebanyak, dan kita teruslah kepada objektif pertama, iaitu untuk hari ini insya-Allah ya. Jadi objektif pertama daripada tajuk kita iaitu pecahan, sebenarnya pecahan kata nama pelaku, kata nama yang dilaku, dan kata terbitan. Pelaku maksudnya apa? Orang yang membuatnya. Kalau tulis, penulis. Kalau yang dilaku maksudnya apa? Yang kena buat. Kalau benda yang ditulis itu termaktub, benda yang dimaktub, termaktub lah. Dan kata terbitannya penulisan. Jadi dalam bahasa Arab dia adalah wazan tertentu untuk menunjukkan makna penulisan, iaitu kitabah. Jadi di sini katib, pelakunya katib, yang kena laku maktub, dan dia kata terbitannya ialah kitabah, daripada wazannya fa'il, maf'ul dan fi'alah. Jadi ini yang kita nak bincangkan dengan detail insya-Allah. Baik, objektif yang pertama tu pecahan perkataan daripada wazan kata nama pelaku untuk menunjukkan jantina perempuan. Kenapa fa'il itu? Fa'il itu sebenarnya lelaki. Jadi kalau menjadikan perempuan macam mana? Itu adalah dia punya kaedah dia. Dan kata nama ni dia tidak begitu rumit seperti kata kerja. Jadi saya harap kita akan lihat nanti dia tidaklah begitu susah, kerana dia membezakan lelaki perempuan. Kalau fa'il untuk lelaki, perempuan fa'ilah, dan bilangan. Kalau seorang fa'il, kalau ramai fa'ilun, itu untuk lelaki. Kalau perempuan seorang fa'ilah, kalau ramai fa'ilat. Jadi itu rasa tak rumit sangat, dia ada 4 je. Mari kita tengok bersamalah dengan membaca daripada buku ni supaya kita boleh rujuk kemudian insya-Allah. Baik, wazan kata nama pelaku pada asalnya menunjukkan kepada jantina lelaki. Untuk membentuk perkataan bagi menunjukkan jantina perempuan, huruf ta marbutah ditambah di akhirnya. Dan ini tak asing bagi kita kerana kita dah selalu sebut juga ustaz, ustazah. Itu ada ta marbutah lah tu. Kalau qari, qari'ah, ada ta marbutah. Baik, lihat jadual di bawah bagi contoh perubahan jantina daripada lelaki ke perempuan dengan penambahan huruf ta marbutah. Jadi ini jadual ni untuk memantapkan sajalah. Kat sini kita tak ada masalah. Jadi kalau talib maknanya apa? Seorang pelajar lelaki. Kalau perempuan, talibah sebutannya. Kerana kita sekarang ini dalam konteks mempelajari ilmu membentuk perkataan. Jadi baris akhir tak perlu disebut. Kerana nak sebut talibun, taliban, talibin, itu apabila masuk ayat nanti. Jadi sekarang kita masih membincangkan pembentukan perkataan dalam tajuk ilmu sarf, iaitu bagaimana nak bentuk perkataan dengan wazan ni. Jadi wazan ni fa'il, fa'il. Iaitu fa'il lelaki, perempuan fa'ilah, pecahan lah, jadi 2 di sini. Jadi kalau talib seorang pelajar lelaki, talibah seorang pelajar perempuan. Jadi ini tak ada masalah. Rasanya kita boleh buat dah. Amil, amilah. Amil maknanya apa? Seorang pekerja lelaki. Amil, pekerja perempuan, amilah.
Jadi kalau perempuan, dia kena sebutlah berdasarkan kepada wazan ini. Kalau dia seorang pelajar perempuan, dia akan sebut ana talibah. Kalau dia perempuan lah. Kalau dia seorang pelajar lelaki, dia kata ana talib. Saya seorang pelajar lelaki. Jadi ini kita kena faham dan kita kena tahu cara menggunakannya. Baik, seterusnya contoh lain. Seorang penulis lelaki. Katib. Kalau perempuan, katibah. Jadi kita boleh sebutlah kalau dia tu Aminah contohnya. Aminah ialah seorang penulis. Jadi bahasa Melayu penulis je. Tapi kalau bahasa Arab tak boleh kata katib kerana katib untuk lelaki. Jadi kita kena sebut Aminah ialah seorang katibah. Jadi begitulah kena biasa kan ya. Katib lelaki, katibah perempuan. Qari pembaca, membaca Quran dalam tilawah dan sebagainya. Kalau perempuan qari'ah. Kalau seorang ilmuwan ataupun seorang saintis, alim. Kalau saintis perempuan, alimah. Dalam konteks moden ni, alim dia boleh rujuk kepada saintis, seorang yang berilmu. Alim fiziak, maksudnya dalam fizik lah, dia seorang saintis bidang fizik. Alimah, seorang saintis perempuan. Sa'iq, pemandu. Kalau pemandu perempuan, sa'iqah, pemandu bas, pemandu kereta dan sebagainya. Jalis, sedang duduk. Kalau perempuan, jalisah. Dan sakin, yang penghuni, seorang penghuni, mendiami suatu bangunan ataupun suatu kawasan dan sebagainya. Kalau perempuan, sakinah. Dan kita boleh juga menterjemahkan sebagai tinggal. Saya tinggal di Bangi, contohnya ana sakin fi Bangi. Kalau perempuan, ana sakinah fi Bangi. Jadi wazan ni ialah fa'il. Ini pecahan pertama lah. Wazan 5 tu fa'al, yaf'al fa'il sekarang ni. Dan maf'ul, yang insyaAllah kita akan buat. Dan fi'il kata terbitan. Jadi sekarang kita nak bincangkan fa'il ni, pecah dia 4 je, tak banyak. Iaitu menunjukkan bilangan 1 lelaki atau perempuan. Jadi fa'il ataupun fa'ilah. Baik, kita teruskan. Tak ada masalah ni. Jadi begitulah seterusnya perkataan dibentuk dalam wazan fa'il merujuk pada jantina lelaki. Manakala wazan fa'ilah, ada ta marbutah ni, pula akan menunjukkan kepada jantina perempuan. Macam ustaz, ustazah. Itu contoh yang paling kita selalu sebutlah. Seterusnya, dia objektif kedua pula ya. Objektif kedua kita ialah pecahan perkataan daripada wazan kata nama pelaku untuk menunjukkan bilangan ramai lelaki dan perempuan. Jadi asalnya fa'il tadi. Tapi kalau ramai macam mana? Ada dia punya perbahasan. Pada asalnya, wazan kata nama pelaku menunjukkan kepada bilangan 1, iaitu fa'il tadi ya, fa'il. Untuk membentuk perkataan yang merujuk pada bilangan ramai, huruf-huruf penambahan ditambah di akhir perkataan itu. Lihat uraian berikutlah. Jadi di sinilah contohnya. Kalau lelaki, fa'il sebagai asal tu ialah lelaki, pelaku lelaki ya. Tapi kalau nak bentuk dia jamak ataupun ramai, huruf waw dan nun ditambah di akhir perkataan. Jadi kalau talib seorang pelajar lelaki, kalau beberapa orang pelajar lelaki untuk menunjukkan ramai, dia tambah waw nun di sini. Jadi kita sebut dia talibun. Dan sebut talibun tu panjangkan sebutan dia. Bukan talibun. Ada beza ya. Kalau orang Arab dia dengar, dia dapat bezakan di antara sebutan pendek itu ataupun sebutan panjang. Kalau talib, okey. Tapi kalau dalam ayat nanti dia boleh bagi depan, talibun. Dalam ayat nanti dia boleh bagi atas, taliban, talibin. Maksudnya sebutan pendek. Tapi kalau menunjukkan ramai, dia akan sebut talibun. Ada bun tu panjang tu. Kalau sini, kalau bagi depan, talibun. Ini talibun, itu menunjukkan beberapa orang pelajar lelaki. Baik, kalau perempuan bagaimana pula? Kalau perempuan nak menunjukkan bilangan ramai, yang seorang tu fa'ilah, ya, talibah inilah. Tapi kalau nak menunjukkan bilangan ramai, alif ta ditambah di akhir perkataan setelah huruf ta marbutah ni, yang asalnya digugurkan. Jadi asalnya talibah. Jadi kalau kita nak, ini talibah maknanya seorang pelajar perempuan. Kalau ramai pelajar perempuan, kita buang ta marbutah dulu dan tambah alif ta di akhir ini. Jadi talibat. Sebutan ya, talibat. Ada t sikit tu. Dan kalau kita masuk dalam ayat nanti, dia boleh juga berbaris depan ya, talibatun. Ataupun baris bawah, talibatin. Dan ini kita akan bahaskan kemudian insyaAllah. Tapi dari segi perkataan saja, kalau talibah,
kita matikan sebutan dia, seorang pelajar perempuan. Kalau ramai pelajar perempuan, beberapa orang pelajar perempuan kita sebut talibat. Jadi mereka itu ialah pelajar di UM ataupun UKM. Jadi mereka itu talibat untuk perempuan lah. Kalau pelajar lelaki, mereka itu talibun fi UKM ataupun fi UM dan sebagainya. Ataupun fil madrasah di sekolah. Ini contoh lah ya. Jadi sekarang kita nak bincangkan ni bagaimana nak bentuk perkataan yang menunjuk pada bilangan ramai daripada wazan fa'il tadi ya. Ini fa'il. Fa'il, fa'ilah, tapi nak bentuk ramai macam mana. Baik, ini kita dah faham ni. InsyaAllah kita akan cuba hafal dia dan contoh-contoh yang lain nantilah. Jadi sebagai nak menyimpulkan nak menyimpulkan semuanya, kita lihatlah contoh-contoh seterusnya dalam jadualnya. Jadi perkataan amil, seorang pekerja. Seorang pekerja, employee lah kalau bahasa Inggeris, employee, pekerja, seorang pekerja. Amil, seorang. Kalau amilun, beberapa orang pekerja lelaki, dan amilat, beberapa orang pekerja perempuan. Dan seterusnya begitu. Katib, katibah, kalau kita nak jadikan dia perempuan, tak letak ta marbutah dia. Tapi kita bincangkan bilangan ramai ni. Pada katib akan jadi katibun, katibat. Jadi biarlah kita biasa mendengar ni supaya kita tidak rasa asing nanti bila kita dengar perkataan-perkataan begitu bunyinya. Qari, qariun, qariat. Jadi ini dalam konteks perkataan, belum ayat lagi. Kalau ayat nanti baru kita bincang kenapa baris akhir ni berubah dan sebagainya. Alim, seorang yang berilmu. Alimun, alimat. Sa'iq, sa'iqun, sa'iqat. Jalis, jalisun, jalisat. Dan sakin, sakinun, sakinat. Baik, itu ialah contoh. Kita rasanya dah tak ada masalah. Jadi kalau kita dah buat yang kata kerja tadi, fa'al ya fa'al, dan pecahan yang 10 tu. Jadi saya rasa pecahan kata nama pelaku ni pecah dia 4 je. Jadi mudah sikit lah. Tak adalah nak banyak sangat nak difikirkan. Dia fikirnya 2 je. Jantina ataupun bilangan. Untuk peringkat asas ni lah. Tapi insyaAllah nanti bolehlah dibincangkan benda-benda lain dalam peringkat tata bahasa lanjutan nanti insyaAllah. Jadi saya rasa tak ada masalah ya. Objektif kita yang kedua tu, iaitu nak melihat bagaimana fa'il tadi berpecah menjadi bilangan. Bilangan ramai, lelaki dan perempuan. Bahagian fa'il di sini ya. Kita ada wazan 5 ni. Saja nak ingat kembali di mana kita sekarang ni. Fa'al kita telah buat dah. Fa'al, fa'alta, fa'alat, fa'alti, fa'altum dan sebagainya lah. Yang fa'al pun dah buat. Sekarang ni kita dah selesai dah. Fa'il, fa'ilah, fa'ilun, fa'ilat. Itu saja. Ya, boleh dihafal lah. Fa'il, fa'ilah, fa'ilun, fa'ilat. Kalau maf'ul pun macam tu juga lah. Maf'ul, maf'ulah, maf'ulun, maf'ulat. Dah senang dah. Ya, wazan 5 ni kita dah boleh kuasai dah. Jadi kalau kita dah kuasai, esok nak buat yang kumpulan yang kedua, ketiga sampai ke 10 macam ni lah juga dia punya perbahasannya. Tak ada masalah dah. Jadi kita akan rasa mudah lagi untuk untuk mengembangkan lagi pembentukan perkataan tu berdasar pada wazan. Baik, kita selesai dah fa'il ni, sekarang kita nak masuk maf'ul. Di perbahasan dia kita lihatlah buku kita supaya nanti kalau nak rujuk nanti kita dah lalui. Dan boleh kita tahu rujuk dia dekat mana. Baik, objektif ketiga kita, pecahan perkataan daripada wazan kata nama yang dilaku. Kena buat. Kalau maf'ul, maksud dia kena buat. Kalau maktul, dia kena bunuh. Qatil, yang membunuh. Maktul, yang dibunuh. Ghafir, yang mengampuni. Maghfur, yang diampuni. Dan seterusnya lah. Makna yang ditunjukkan oleh wazan ni. Baik. Seperti kata nama pelaku yang kita dah buat tadi, pada asalnya wazan kata nama yang dilaku menunjuk pada bilangan ataupun menunjuk pada jantina lelaki. Untuk membentuk perkataan yang menunjuk pada jantina perempuan, huruf ta marbutah ditambah di akhir perkataan tersebut. Sama lah macam tadi. Di contohnya, maf'ul untuk lelaki, maf'ulah untuk perempuan. Contohnya lelaki, ini semua lelaki ni. Pasal tak ada ta marbutah, ini semua perempuan kerana ada ta marbutah. Sebutan dia. Contoh masruq, iaitu maf'ul wazan dia. Yang dicuri. Tapi kategori itu lelaki maksudnya.
dalam bahasa Arab ni, benda-benda ni dia boleh dikategorikan kepada lelaki dan perempuan. Bukannya dia orang ya, tak semestinya dia orang. Dia boleh benda yang dicuri itu kategori dia lelaki. Kalau contohnya duit dicuri, duit tu dari segi bahasa Arab dia ialah kategori lelaki. Kalau kereta yang dicuri, kereta tu sayyarah, di kategori perempuan. Jadi kita kena lihatlah tu, nak sebut nanti duit yang dicuri itu di dalam bank contohnya lah. Jadi duit yang dicuri itu, yang dicuri nak sebut macam mana? Masruq. Kenapa? Kerana duit tu ialah lelaki. Tapi kalau kereta yang dicuri itu di balai polis, as-sayyarah, baru kita gunakan ada tamar buta, as-sayyarah al-masruqah. Jadi ini dia punya penggunaannya nanti. Yang kalau perempuan kita kasih sifat kepada perempuan, kalau lelaki kepada lelaki. Kerana itu ciri-ciri bahasa Arab. Jadi masruq untuk lelaki yang dicuri, masruqah untuk perempuan. Apa sajalah benda-benda yang kategori dia perempuan. Begitu juga maklum yang diketahui. Tapi kategori lelaki, maklumah, kategori perempuan, ada tamar buta. Jadi maf'ul ni, fa'il maf'ul. Jadi sekarang kita bincang maf'ul ni. Diharapkan wazan 5 ni kita dah betul-betul mantap ya. Fa'al, yaf'al, fa'il, maf'ul, fi'il. Itu yang pertama tu, yang kita kena kuasai betul-betul. Dan kita kena latih ya. Jumpa perkataan, kita sebut wazan 5 dia macam mana. Macam saya dah hantar pada grup ya. Kalau Hamid, Yahmad, Hamid, Mahmud, Hamd. Di sini Hamid tu kita dah boleh pecahkan sepatutnya. Hamid, Hamidat. Hamidta, Hamidti, Hamidtu. Kemudian Hamidu, Hamidna, Hamidtum, Hamidtunna, Hamidna. Itu dah 10 dah tu. Begitu juga Yahmad. Yahmad, Tahmad. Tahmad, Tahmadin, Ahmad. Saya memuji. Kalau mereka Yahmadun, Yahmadna, Tahmadun, Tahmadna dan Nahmad. Jadi sekarang kita nak masuk yang kata kerja ataupun kata nama fa'il juga. Hamid. Kalau Hamid lelaki. Kalau Mahmud, Hamidah. Dan sebagainya lah. Baik, kita kembali balik tadi melencong sikit untuk memantapkan lagi untuk menunjukkan kepentingan wazan 5 ni. Kita sepatutnya boleh hafal dah semua tu. Wazan 5 boleh sebut fa'al, yaf'al, fa'il, maf'ul, fi'il. Macamlah kita sebut jadual kira 2 kali 2 4, 2 kali 3 6 dan sebagainya. Baik, maklum tadi maklum lelaki, perempuan maklumah. Maktub yang ditulis. Tapi jenisnya lelaki. Kalau perempuan maktubah. Mansur yang ditolong lelaki. Kalau perempuan mansurah. Makruh yang dibenci lelaki. Kalau perempuan makruhah. Mahmud yang dipuji lelaki. Kalau perempuan mahmudah. Jadi ini tak masalah, tak susah senang dia tak tamar butah di akhir. Jadilah dia menunjukkan kepada kategori perempuan. Baik, kita boleh terus je. Ini ada beberapa contoh lain. Makul dimakan lelaki. Kalau makulah yang dia makan perempuan. Kalau maktul yang dibunuh lelaki, maktulah yang dibunuh perempuan. Matbukh yang dimasak, benda yang dimasak tu lelaki. Kalau matbukhah perempuan. Okey, jadi rasa tak ada masalah ya. Begitulah seterusnya perkataan dibentuk dalam wazan maf'ul menunjukkan kepada jantina lelaki dan perempuan. Jantina lelaki dan wazan perempuan maf'ulah untuk menunjukkan kepada jantina perempuan. Dan objektif kita keempat, dan kita nampak ayat kita boleh laju dia sikit ni Lepas tak ada benda yang nak dibincangkan dengan lebih detail kerana dia terus direct straightforward dia. Baik. Kalau bilangan ramai nak buat macam mana? Inilah dia punya perbincangan dalam objektif keempat. Jadi pecahan perkataan daripada wazan kata nama yang dilaku untuk menunjukkan bilangan ramai bagi jantina lelaki dan perempuan. Jadi seperti perbahasan kata nama pelaku yang tadilah. Fa'il untuk lelaki, kalau ramai fa'ilun. Okey, kalau perempuan fa'ilah untuk perempuan, kalau ramai fa'ilat. Sama saja dia punya perbahasan dalam wazan maf'ul ini maf'ul ataupun maf'ulah. Balik lihat jadualnya lelaki huruf waw kalau nak bentuk jamak dia atau kata menunjukkan bilangan ramai daripada maf'ul kita tambah waw nun, samalah tadi itu fa'il fa'ilun, di maf'ul maf'ulun untuk lelaki jadi matlub contohnya yang dikendaki, yang dituntut lelaki. Kalau banyak matlubun, itu dia punya ni dia punya cara kita nak bentuk untuk menunjukkan bilangan dia ramai, iaitu letak waw nun sama macam fa'il tadi.
Kalau perempuan bagaimana pula? Sama je macam fa'il tadi. Kita buang ta marbutah dulu. Matlub. Asalnya matlubah. Buang ta marbutah dan letaklah alif ta. Jadi matlubat. Dia maklumat. Maklumat tu apa sebenarnya? Dia kategori perempuan. Maklumat yang diterima. Maklumat. Kalau lelaki maklumun. Lain sikit cara sebutannya. Tapi kita gunakan biasa kegunaan dalam bahasa Melayu ialah maklumat. Maklumat iaitu informasi lah. Wazan dia maf'ul, maf'ulat. Baik, ni contoh-contoh juga macam tadi. Jadi lihat contoh seterusnya di jadual berikut. Maklum yang diketahui, maklumun. Dan kalau perempuannya maklumat. Mansur. Untuk lelaki mansurun. Panjang sebutannya. Perempuan mansurat daripada mansurah. Mansurah tamar butah. Letak di akhir ini jadi dia perempuan. Mansur lelaki, mansurah perempuan. Makruh lelaki, makruhah perempuan. Jamaknya makruhun dan makruhat. Jadi kita dengar kali pertama ni. Mudah-mudahan kali kedua kita dengar, kita akan lebih mantap lagi. Sama ada kita dengar melalui teks ataupun sebagainya. Baik. Seterusnya. Contoh lainnya maghdub. Untuk lelaki, kalau perempuan maghdubah. Dan ramai untuk lelaki maghdubun. Kalau ramai untuk perempuan maghdubat. Dan contoh seterusnya maktul yang dibunuh. Maghdub ni mana apa yang dimurkai. Kita baca selalu dalam surah Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim, selain yang dimurkai ke atas mereka. Baik, maktul yang dibunuh maknanya. Kalau perempuan yang dibunuh, benda yang dibunuh tu perempuan, kategori dia maktulah. Okay, kalau ramai maktulun. Dan kalau untuk perempuan maktulun, untuk lelaki, perempuan maktulat. Itu untuk membentuk kata nama wazan maf'ul daripada wazan 5 kita. Kita dah selesai dah. Maf'ul iaitu pecahan dia 4 je. Fa'il tadi pun pecahan dia 4, iaitu menunjuk pada lelaki perempuan dan bilangan 1 ataupun ramai. Selesailah kita punya perbahasan tentang fa'il dengan maf'ul, dan ada ditambah sikit lagi. Kita teruskan insya-Allah nanti. Benda ni bukan kadang-kadang sekali sebut kita tak begitu jelas. Kita kena ulang selalu, sebut selalu dengan ada contoh-contoh lain supaya dia akan jadi mantap. Tapi yang penting kita telah lalui perbincangan ni. Kita tahu ada bentuk yang mana nak jadikan dia ramai, letak waw nun di akhirnya, maf'ulun. Jadi muslim, muslimun, itu ramailah tu. Kafir, kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abidun. 'Abidun. Jadi kita dah nampak lah kenapa 'abidun. Kerana itu ramai. Kalau seorang dia 'abid. Begitulah seterusnya. Kalau kita jumpa ayat dan sebagainya, kita mantapkan lagi apa yang telah kita bincangkan di sini. Baik, kita seteruskan lagi. Ada sedikit dari kata jamak ni, iaitu yang menunjukkan bilangan ramai ni. Jadi objektif kelima kita, pembahagian kata jamak kepada kata jamak sejahtera lelaki. Ini sejahtera. Ingat, kita kena faham makna sejahtera lelaki, dan kata jamak sejahtera perempuan, dan juga kata jamak terpecah. Jadi dia punya apa yang kita kena faham ni, sejahtera tu. Apa maksud sejahtera? Ini kita tak gunakan istilah dalam bahasa Arab. Kita gunakan bahasa Melayu saja. Dan terpecah. Ada dua lah. Maksud sejahtera tu ialah, kalau kita sebut maghdub, maghdub tu tak nampak. Dia kekal sebutan dia. Maghdub, kita tambah je waw nun. Dia sejahtera lah. Maksudnya dia tak ada masalah pada ayat perkataan yang asal tu. Kalau perempuan pun sama juga. Maghdub, ditambah perkataan maghdub yang asal tu kekal. Tak nampak perubahan dia. Ditambah alif ta jadi akhirnya untuk menunjukkan perempuan ramai. Jadi maktulun, maktulat. Itu maksudnya sejahtera. Tapi ada kita akan bincangkan ni. Kita nak bincang sekarang ni lah, bahawa ada bentuk yang selain daripada sejahtera ni. Selain daripada waw nun dan alif ta, ada bentuk-bentuk lain. Baik, kita teruskan perbincangan. Wazan yang dibentuk untuk menunjukkan kepada bilangan ramai, kata jamak, mempunyai istilahnya sendiri seperti berikut. Kata jamak sejahtera lelaki, ialah ketika huruf-huruf waw dan nun ditambah di akhir suatu perkataan daripada kategori jantina lelaki.
Dan kata jamak sejahtera perempuan ialah ketika huruf alif ta ditambah di akhir suatu perkataan daripada kategori jantina perempuan setelah huruf ta marbutah itu digugurkan. Jadi ini sejahtera kerana perkataan maf'ul dan perkataan fa'il kekal. Yang kita dah buat fa'il sebelum ni. Mana dia? Ni maf'ul dia kekal dan fa'il sebelum ni fa'il dia pun kekal juga. Kita lihat sikit fa'il ni. Itu wazan 5 kita lah. Fa'al, yaf'al, fa'il, maf'ul. Jadi dia kekal bentuk tu. Fa'il, maf'ul tu kekal. Kita tambah dia fa'ilun, maf'ulun, fa'ilat, maf'ulat. Itu dia kita tambah dia alif ta di akhirnya. Dan perkataan asal tak berubah. Itu dikatakan sejahtera. Baik, yang terpecah pula macam mana? Ni ada bincang lah. Dalam kedua-dua kategori kata jamak di atas, iaitu sejahtera lelaki atau sejahtera perempuan, kita dapati bahawa perkataan asalnya kekal tidak berubah. Ini yang dimaksudkan dalam perkataan sejahtera. Kalau beristilah Arab ni, kata jamak mu'annas salim, jamak muzakkar salim. Itu istilahnya. Jadi istilah ni saya KIV dulu. Kita nak faham dulu konsep dulu sebelum kita masuk istilah. Baik, terdapat wazan yang menunjukkan kepada makna kata jamak yang dibentuk dengan perubahan perkataan asalnya. Ini ada. Maksud perkataan dia asalnya fa'il. Tapi nak bentuk kata jamak dia akan berubah. Tak dengar dah fa'il tu. Akan dengar benda lain. Itu dikatakan kata jamak. Kategori ini disebut sebagai kata jamak terpecah. Maksudnya fa'il tu terpecah. Dia huruf-huruf yang asal tu fa, alif, ain, lam tu terpecah. Digabungkan dengan benda-benda lain. Ataupun disusun cara lain. Itu maksudnya terpecah. Di kata jamak terpecah juga digunakan untuk kata jamak bagi perkataan kata nama lain selain daripada kata nama pelaku dan kata nama yang dilaku. Maksudnya, fa'il, kalau jamak dia boleh tambah waw nun dan dia boleh juga kata nama terpecah tu. Maksudnya dia akan berubah. Nanti kita tengok contoh dia. Tapi ada juga perkataan-perkataan lain yang bukannya wazan fa'il, bukan wazan maf'ul. Dia dibentuk menggunakan kata jamak terpecah ni. Itu ialah sampingan ataupun pecahan daripada perbahasan asal iaitu fa'il dengan maf'ul. Baik, lihat contoh di atas. Jadi perkataan talib. Kita tahu dah talib seorang pelajar lelaki yang menuntut. Iaitu pelajar. Kalau ramai, talibun. Kalau perempuan, talibat. Tetapi kalau kata jamak terpecah di wazan ni fu'al. Ini asalnya talib. Tapi kita boleh sebut talibun untuk lelaki, perempuan talibat. Tapi kalau nak gunakan lelaki untuk bentuk kata jamak terpecah, kita gunakan wazan dia fu'al. Jadi kita sebut dia tullab. Tullab. Wazan dia fu'al. Iaitu tullab, maksudnya apa? Tullab ni beberapa orang pelajar lelaki. Jadi yang penting sekarang ni dia tidak digunakan waw nun ni. Jadi kita boleh guna dua-dua. Talibun boleh, tullab pun boleh. Okey, dan seterusnya. Alim, orang yang berilmu. Kalau ramai, alimun. Kalau perempuan, alimat. Tapi kalau gunakan kata jamak terpecah, fu'ala wazan dia. Fu'ala, maksudnya fa, ain, lam ni kita gantikan dengan 3 huruf dasar ni. Ain, lam, mim. Kita letak di bahagian fa, ain, lam. Jadilah dia ulama. Dia ulama tu kata jamak, bilangan lelaki yang ramai. Ulama. Tapi boleh juga kita sebut alimun. Boleh. Tapi dalam bentuk fu'ala, ini dikatakan kata jamak terpecah. Dalam istilah dipanggil jam'ut taksir. Itu istilahnya jam'ut taksir, kata jamak terpecah. Baik, jalis. Contoh lain. Tambah waw nun, jalisun. Tambah alif ta, jalisat. Dan kalau kita gunakan wazan fu'ala juga seperti ini. Fu'ala, ulama. Fu'ala, julasa. Julasa. Pasal jim, lam, sin asal dia. Ini wazan ni fa'il. Kalau fa'il kita tahulah asalnya ialah fa, fa'il, ain, lam. Jadi jim, lam, sin. Kita letak jim, lam, sin ni di bahagian fa, ain, lam. Jadi dia akan jadilah. Fa tu pada depan. Jadi ju, la, sa. Dia alif hamzah ni ditambah je. Daripada asal perkataan ataupun asal 3 huruf. Jim, lam, sin. Okey, ini contoh ya. Baik. Katib.
Um, ada soalan yang terpecah tu untuk lelaki atau perempuan. Dia kadang-kadang untuk lelaki saja. Perempuan digunakan kata begini. Contohnya katibat. Dia tak ada untuk perempuan kata jamak terpecah. Itu kena tengok kamus lah. Tapi kalau ada, kita tahulah bahawa dia bukannya kata jamak sejahtera perempuan. Dia ialah kategori lain. Tapi kebiasaannya ialah untuk lelaki saja. Kebiasaannya. Walaupun boleh untuk perempuan dengan contoh-contoh yang tak begitu banyak lah. Tapi kebiasaannya lelaki saja. Baik, contoh lain ialah katib. Kalau ramai katibun, kalau ramai dari segi bentuk wazan kata jamak terpecah ni, wazan ni fa'alah. Katabah. Katabah sebut dia. Jadi katabah tu apa dia? Beberapa penulis lelaki. Kafir juga kalau kafir, kafirun yang biasa kita sebut. Fu'al, kuffar. Kuffar. Jadi fu'al sebutannya ataupun wazan dia. Fu'al iaitu kuffar. Dan kafir juga, kalau kata jamak terpecah dia, fa'alah macam sini. Fa'alah macam katabah, fa'alah macam kafarah. Jadi kafarah, wazan dia fa'alah. Jadi kafirun boleh, kafarah pun boleh. Ulaika humul kafaratul fajarah. Itu dalam ayat. Jadi kita dengar kafarah, maksudnya apa kafarah? Maksudnya dia kata jamak, tapi bentuk dia kata jamak terpecah. Iaitu beberapa orang kafir. Ataupun ramailah bilangan dia. Dan kafirun pun boleh kita gunakan. Jadi itu ialah perbahasan kata jamak terpecah dengan contoh-contohnya. Jadi ada beberapa contoh lain. Saya rasa kita tak sempat lagi. Kita kurang 1 minit ni. Dan kita berhenti setakat ni. InsyaAllah pada perjumpaan akan datang kita akan sambung sikit ni. Sebelum kita masuk kepada kata nama terbitan. Jadi kalau siapa berkesempatan, silalah kita bincang pada sesi kedua. Jadi saya rasa kita berhenti di sini dulu. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.